Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okay, jadi macam yang cikgu dah bagi tahu dalam grup, so kita dah habis lah kan kita punya syllabus. So kita akan mulalah revision. Lepas ni semua revision lah, cuma sekarang ni kita try revision by topic and then nanti kita akan buat revision based on paper lah, paper 1, paper 2 dan kita akan tengok sampel ataupun past year paper. So depends lah nanti macam mana. Okay, so hari ni kita sebabkan kita masih fresh topik probability, jadi cikgu tengok benda ni lah. Kita tengok benda ni, kita tengok sama-sama probability distribution. Okay, cikgu harap kamu dah try lah at least satu soalan ke dua soalan kan, sebab memang banyak. Actually skema dah ada kat belakang tu kan. Cuma kita buat live ni sebab mungkin kalau ada orang dia baca skema tu tak faham. So dekat sini kita try buat sama-sama lah. Okay. So tengok soalan yang pertama. Walaupun tak ramai yang ada, dalam 4 orang kot. Cikgu rasa 4 ke 5 orang macam tu. Tapi tak apa sebab nanti cikgu akan re-upload balik lah. Sebab sekarang ni cikgu lebih prefer untuk record sebab record ni dia cantik sikit lah daripada kalau terus kat live YouTube tu. Okay. So tengok soalan pertama. So dah baca kan. So bila dapat soalan, try untuk highlight lah nilai-nilai yang ada kan. Kejap sebab isteri cikgu masak. Okay, so kita ada bilangan 200. So ni probably adalah nilai N. Kemudian alamak, siapa pula call ni? Biar dia lah. Okay, and then dia kata probability all passes the exam is 0.4. When 4 student je, bermaksud kena faham kat sini probability yang diberi ni apabila 4 pelajar lulus. Ni ayat dia kena baca, kena fahamkan. When 4 student are selected, the probability passes is 0.4096. So dekat sini kita tahu let's say kita katakan 0.4096 ni adalah P. Kita ada value P dengan value Q kan. Okay, so let's say dia ni P. So P power 4 adalah 0.4096. Kemudian baru kita cari P. So nanti kita akan dapat P. Awak carilah punca kuasa 4 kepada 0.4096, maka akan dapat 0.8. Yang tu tekan kalkulator lah kalau awak kira. Susah juga tu. So tekan kalkulator. Okay, and then bila dah dapat P, kita akan dapat Q. So Q is 0.2 lah. Dia mesti komplement kepada 0.8 kan. So 1 minus 0.8. Okay. Okay, so sekarang ni dia tanya how many student fail in examination. So bila kita nak cari berapa banyak bilangan yang fail, so yang ni bilangan lulus, ini probability yang fail. So ada 200 pelajar, maka 200 akan darab dengan probability fail 0.2. Dapatlah jawapan dia, iaitu 40. So 40 ni yang pertama. Soalan yang pertama. So senang je kan. So apa-apa fahamkan apa nilai yang dibagi. Sebab mungkin ada yang tersilap, mungkin akan kata ni P. Kemudian dapat Q dia lain. So kena fahamkan apa nilai yang diberi itu. Okay, soalan nombor 2. Find the standard deviation of the student who pass the examination. Okay, kita ada formula variance. Formula variance adalah NPQ. So kalau standard deviation akan jadi square root NPQ. So masuk je lah nilai. Masukkan nilai dia. Jadi standard deviation adalah 200 darab 0.8 darab
0.2. So tekan je kalkulator kan, dapat jawapan dia. So berapa jawapan dia? 5.66. 5.66. Okay, so bagi cikgu masa kejap ya. Ada orang call cikgu lah. Kejap okey. Tak maaf ya, tadi ada call daripada hospital. Okay, kita sambung balik. Okay. So tadi soalan nombor 2, okay. So kita tengok soalan B pula. Okay, soalan B. The height of the group student follow a normal distribution with mean 165, 165. Okay, so kita dah ada mean kat sini, dia dah beri. And it is found that 30% of the student have the height between ni. So kat sini kita akan ada probability antara tau. Maksudnya kat sini bukan Z lagi, kat sini X. X antara 165 sampai 169.21 adalah 0.3. Itu maksud dia. And then soalan dia adalah find the probability that the height of the student is less than 163. Okay, in order untuk kita cari probability less than 163, kita perlu convert 163 kepada Z-score. Okay, kita ada formula lah Z-score tu kan. But the problem is kita ada mean dekat sini. Kita ada mean tapi kita tak ada standard deviation. Sebab formula dia Z adalah X minus mu over standard deviation kan. Jadi mean dah ada, standard deviation tak ada. So maksud dia dekat sini, kita perlu guna information yang pertama tu untuk cari standard deviation. Okay, so dia dah beri probability 165 X sampai 169.21 adalah 0.3. Okay, so kita nak cari standard deviation dia. Okay, kalau awak perasan ini 165. Min 165 bermaksud kalau kita tukar jadi Z,
dia jadi kosong lah. Sebab formula dia kan X tolak mu, maka 165 tolak 165 adalah kosong. Okay, jadinya probability 0 dah tukar Z sekarang ni. Okay, cuma dekat sebelah kanan ni kita masih nilai lagi lah sebab 169.21 tolak 165 bahagi dengan standard deviation adalah 0.3. Okay, so bila macam ni kita boleh buat graf. Macam mana pun bila soalan probability normal distribution ni buat graf. Okay, so buat graf, kita tahu dia antara Z 0 until satu nilai yang ke arah kanan sebab 169 tolak 165 positif kan. Jadi nilai dia dekat sini. So nilai dia dekat sini kan. So bila macam tu kita tahu sebenarnya kita boleh buat dia adalah probability Z more than 0 minus probability Z more than 169.21 tolak 165 ni kita kira siap-siap lah. 4.21 bahagi standard deviation bersamaan 0.3. Kita nak cari area ni adalah area Z more than 0. Z more than 0 yang besar ni. Okay, minus dengan probability Z more than 4.21. Sebab sekarang ni nilai yang kita tak pasti tu dekat sini. Yang 4.21 over standard deviation tu. 4.21 over standard deviation. Dekat sini 0. So dapatlah 0.3. Okay, jadinya probability Z more than 0 ni 0.5. 0.5 minus PZ more than 4.21 over standard deviation is 0.3. And then bila rearrange kita akan dapat PZ more than 4.21 over standard deviation adalah 0.2. So dekat sini kita boleh cari Z score dia berapa dulu. Lepas cari Z score, barulah kita cari dia punya standard deviation. Okay, so dekat sini kena guna table. Table pula cikgu tak keluarkan lagi. Sekejap ya. Okay, ni table dia. Okay, so kalau baca table, ingat lagi kan nak baca table. So kena baca. Sekejap, cikgu tengok dulu. Betul lah. Okay, so baca table, kita nak cari 0.2. Kita nak cari 0.2. So 0.2 tu probability tau. 0.2 tu probability, bukannya Z score. So kita cari probability 0.2. So 0.2 dekat sini lebih kurang. Bukan dekat sini, sorry. Antara dua ni lah 0.2. Ini probability dekat tengah-tengah. So macam biasa kita akan ambil yang lebih. So kita akan ambil yang ni. Tu cara baca dia. So kalau ni kita ambil yang lebih, maka kita dapat 0.84. Tak cukup kertas pula kan. Cikgu tambah dulu page. Okay, so Z score nanti awak dapat 0.84 tapi tak habis lagi. Kenapa tak habis lagi? Sebab kita nak tepat 0.2. Okay, kalau tadi kita baca dekat sini kan. Okay, jadinya kita kena tolak dengan 5. So 5 dekat sini kena tolak dengan 5. So baca nilai atas 2. So itulah dia punya Z score 0.842. Okay, itu kalau awak guna table. Tapi siapa yang ada kelas Swiss, dia boleh cari juga. Kalau guna kelas Swiss, kena faham 0.2 ni nilai yang dekat sini ya. 0.2 nilai yang kanan. Probability 0.2 ni yang kanan. So kalau nak masuk dalam kalkulator kelas Swiss, mesti nilai yang kiri. So nilai yang kiri 0.8 lah. Sini 0.2. Masuk dalam kalkulator kelas Swiss yang ni 0.8.
8. Okey. Cikgu akan tunjuk guna kalkulator tu. Cuma cikgu stop sharing dekat sini dulu kejap. Cikgu akan share yang dekat laptop cikgu. Mana screen share ni? Oh, tak boleh lah. Tak apalah. Next time cikgu tunjuk macam mana nak guna kalkulator sebab cikgu kena guna, cikgu punya Windows, cikgu punya browser ni tak update lagi. So dia tak boleh nak share pula. Sebab dalam laptop cikgu ada apps calculator. Nanti cikgu share kat awak jugalah kalau awak nak guna laptop. So siapa yang tak ada kelas quiz tu je boleh try guna macam kalkulator kelas quiz yang betul lah, cuma dalam laptop ataupun dalam any Windows punya ni lah. Kalau awak ada orang kata apa yang besar tu, desktop ke apa kan, tak kisah boleh. Okay, so kita sambung. Okay, then kita akan carilah nilai standard deviation. Okay, so kita baca dekat sini 4.21 over standard deviation. So 4.21 over standard deviation bersamaan 0.842. Dan nanti akan awak dapatlah standard deviation dia bersamaan 4. Tak silap cikgu. Oh salah, 5. Okay, standard deviation dapat 5. Okay, so soalan tadi nak cari probability Z less than 163. Kat sini barulah boleh cari probability kan. Bukan Z, sorry, X. Tukar kepada Z. So Z adalah 163 tolak min 165 bahagi dengan standard deviation 5. So PZ less than, awak kira lah kan, dapat negatif 0.4 kan. So negatif 0.4 ni boleh baca dalam table. Ataupun masuk dalam kalkulator. Kalau kalkulator guna P, dia ada PQR, awak guna P sebab dia ke kiri. So masuk nilai, carilah kan jawapan dia, akan dapat 0.3446. 0.3446. Betul ke? Biasa betul dah. Negatif 4/5. Oh salah, sorry. Tak ada yang betulkan cikgu. Bukan 0.4 ya. 163 tolak 165 berapa? Negatif 2 kan? Negatif 2 bahagi 5. Betul lah. Negatif 4 lah kan? Negatif 0.4. Tak pun guna table kan? Kita guna table, kita baca 0.4 je. Jangan baca negatif. Baca 0.4. So 0.4 dekat sini. 0.40. So 0.3446. Betul lah, dapat 0.3446. Kalau dalam kalkulator, awak pilih P, kemudian dalam kurungan tu tekan negatif 0.4. Dapat macam ni. Okay, so selesailah soalan pertama. Okay, soalan pertama ni ada soalan tak? Ada tak faham apa-apa tak? Sebelum kita sambung, better kita fahamkan betul-betul kan. Sebab soalan lain pun lebih kurang je bentuk dia. Adalah lain-lain sikit. Tak ada. Okay. So ini format soalan SPM Cikgu rasa ni kertas 2 tak silap cikgu. Betul lah kertas 2 sebab 10 markah. Ni memang full. Full soalan orang panggil 10 markah. 3, 2, 5. Dia mungkin pembahagian tu ada lain-lain sikit lah. Tapi total dia akan jadi 10. So siapa yang boleh mahir chapter ni kan? Boleh mahir betul. So bila dapat soalan, ni soalan pilih tak silap cikgu. Jadi awak pilih lah yang ni. Kemudian skor kan, dapat 10/10. Sebab kalau 10 ni, dia section B. Section B ni kalau kena jawab 4 daripada 5 tak silap cikgu. Kalau format baru lah, format baru cikgu lupa. Jadi kalau awak dapat 40/100 tau, dah banyak dah tu. So probability awak nak lulus sangat tinggi lah. Kalau boleh lebih lagi lah kan. Tapi for those yang nak target lulus, kalau boleh skor soalan yang 10 markah ni, memang senang lah nak lulus.
Okay, kita boleh bincang satu lagi soalan kot sebab kelas kita hari ni sekejap je. Okay, soalan yang kedua pula. Survey is carried out to the resident in a village. Okay, it is found that 2 out of 3 resident in the village are adult. Okay, so kita tahu kita akan ada probability P dengan Q jugalah. P adalah 2/3, so Q adalah 1/3. Okay, so apa-apa boleh highlight dulu lah, awak garis ke apa kan dalam exam. Okay, ada maklumat ni. Kemudian ada maklumat 10 resident, so mungkin N. And then soalan probability exactly 6. Okay, so soalan dia nak cari, so kita ada N adalah 10. Soalan nak cari Px equal 6. Find the probability that exactly 6 of them are adults. So dalam kes ni, P kita betul lah 2/3. Tapi kadang-kadang soalan je saja-saja nak trick awak. Dia bagi probability 2/3 adalah adult. Tiba-tiba bawah ni nak cari probability exactly 6 of them are children. Contoh. Maksudnya bukan adult lah. Non-adult ke, not adult ke kan. Dia saja je terbalikkan. So bila je terbalikkan, P dengan Q awak ni kena terbalik. P awak 1/3, Q 2/3. So dia depends kepada soalan. Sebab P tu event success, Q event fail. Dan gunalah formula NCR P power R Q N minus R tu kan. Jadinya N kita 10, C 6 darab dengan 2/3 kuasa 6, 1/3 kuasa 4. Dia mesti macam tu je. Just kalau sini 6, sini 4. Sebab apa? Total 10. Okay, so jawapan dia nanti akan dapat 0.2276. 0.2276. Yang ni tekan kalkulator je lah. Tekan kalkulator, cikgu rasa dah tak ada masalah lah. Dah banyak kali dah buat. Okay, itu soalan A. Soalan B pula 8 markah. Tengok. Total dia 10 markah. Macam biasalah, mesti 10 markah. Okay, so the mass of resident in the village follow a normal distribution with a mean M kg and a standard deviation of 8 kg. Okay. So mungkin ada persoalan. Kamu, kalau cikgu tanya soalan, tak ada soalan kan? Dalam probability distribution, kita ada dua. Sama ada binomial ataupun normal. So kadang-kadang ada yang keliru. Atas ni nak guna yang NCR ke nak guna yang table kan? Bawah ni nak guna NCR ke nak guna table? Maksudnya sama ada nak tentukan binomial ataupun normal. So dia punya keyword antara yang paling penting adalah kena faham kita punya random variable tu discrete ke continuous. Macam kes atas ni, dia melibatkan orang, 10 resident, 10 penduduk kan. Okay, so bila orang ni discrete. Tak ada orang 0.5. Orang 0.5 tu mati orang tu nanti. Separuh je kan. Jadi jangan salah faham pula. Mentang-mentang kawan tu tinggi, kawan tu rendah, panggil kawan tu 0.5 kan. Jangan macam tu. Orang ni dia dikira satu-satu. Ketinggian tu dah lain, ketinggian tu dah continuous, bukannya discrete. Macam yang kes bawah ni B pula melibatkan kg. Kg ni berat kan? Mass. So mass ni continuous. So bila continuous tu normal. So jangan terkeliru. Sebab nanti dalam exam ada lah pula yang try-try. Yang ni pergi bawah ni guna NCR P power R. Yang atas ni pergi tengok pula random apa? Tengok table kan, dia guna continuous random variable. Jadi normal distribution pula. So jangan terbalik. Okay, so yang bawah ni kita ada mean M. Kemudian standard deviation 8. Okay, given that 67.36 of the resident exceed 58.4 kg. Okay, dia dah bagi probability penduduk yang mempunyai berat lebih daripada 58.4 adalah 67.36.
67 ni persen, tukar kepada probability. Jadi 0.6736. Okay. Then tukarlah kepada Z macam biasa. So P Z more than 58.4 minus mean. Mean kita M. Divide by standard deviation 8. Sama dengan 0.6736. So bila dah tukar kepada Z, barulah kita boleh nampak sikit graf tu macam mana. Okay. So sekarang probability je 0.6. 0.6 ni besar. So sama ada dia ke kiri macam ni atau ke kanan macam ni. Cuma disebabkan dia arah dia kanan, maka graf dia yang ke kanan lah macam ni. So value Z tu dekat bawah ni. Yang 58.4 minus M over 8 tu dekat yang bawah tu, kiri tu. So ini adalah representation graf kita. So bila macam ni, bolehlah awak cari dia punya Z. Tapi nak cari Z, kita boleh cari area yang kecil je. Kita tak boleh baca 0.6. So baca yang kecil dulu. So maksudnya kita boleh cari probability Z less than 58.4 minus M over 8 is equal 0.3264. Cari komplement dia kan. Sebab yang ni 0.6, so yang ni lebih kurang 0.3 lah. So 0.3264. Dan bacalah awak punya table. Ataupun guna calculator kelas WIS. So nanti dapat Z lah. So bila dapat Z akan dapat 58.4 minus M is equal 8. Sama dengan Z yang awak dapat. So Z tu dapat berapa? Tengok balik. Z akan dapat negatif 0.450. Negatif 0.450. Ini kalau baca table ya. Kalau gunakan kalkulator pun cikgu rasa sama. Okay, then bolehlah cari M. So bila kira-kira M akan dapat 62. M akan dapat 62. Ni soalan pertama. Selesai lah kan. Dapat M. Mungkin ada yang kurang faham lagi. Ni boleh baca dekat table je tapi baca yang tengah sebab ni probability 0.3264. Tengok dalam table. Cari 0.3264. 0.32. 0.3264. Dia tepat. 0.3264 adalah probability. So baca 0.45. Tak payah baca belah sini. Sebab memang dah tepat. Tu jadi dapat 0.45. Tapi kenapa dia negatif? Sebab dia dekat kiri. Tu dia negatif. Okay. Soalan kedua. If the total number of residents in the village is 8,500, find the number of residents that have mass between 58.4 and 60 kg. So ni adalah probability antara 58.4. Okay, kita siap-siap convert lah kepada Z kan. Tolak dengan mean. Mean dah dapat 62. Bagi yang standard deviation 8 less than Z. Kemudian 60 pula. 60 minus 62 bahagi dengan 8. Okay, kita nak cari berapa probability dia kat sini. So bila dapat probability, darabkan dengan 8,500. So dapatlah berapa bilangan orang yang antara berat 58.4 dan 60 kg. So cari dulu probability dia. Okay, kalau ikut dia punya graf. Okay, so kalau kita tengok, ni akan jadi negatif tau. Ni akan jadi negatif, ini pun jadi negatif. So graf kita dua-dua dekat sebelah kiri. So dia ada dua dekat kiri. So ni area dia. So bila macam ni, kena faham, kita akan cari. So 60 tolak 62
60 tolak 62 bahagi 8. So dapat negatif 0.25. So P and then 58.4 tolak 62 bahagi dengan 8 akan dapat negatif 0.45. So antara negatif 0.45 dan juga negatif 0.25. So bawah ni negatif 0.45 dengan negatif 0.25. Okay, so nak cari area tengah-tengah tu sebenarnya cikgu tambah yang baru ya. So PZ P negatif 0.45 dengan negatif 0.25 ni actually boleh buat PZ less than negatif 0.25 minus dengan PZ less than negatif 0.45. Sebab kena faham area tadi. Negatif 0.25, kat sini negatif 0.45. So bermaksud kalau kita ambil less than 25 semua. Tapi kita nak cari tengah-tengah, kena tolak dengan area yang kurang daripada 0.45. So awak tekanlah kalkulator atau baca table. Nanti dapat jawapan dia. Dapat jawapan dia 0.0749. 0.0749. Okay, so probability ni yang darab dengan 8,500. So bila dapat 8,600 ni awak akan dapat 636 cikgu rasa. 636.65. Betul lah. 636.65. So 636.65 ni ambil 636. Ambil 636. Jangan ambil ni. Jangan bundarkan lebih. Kenapa jangan bundarkan lebih? Sebab kita nak cari probability antara dua ni. Yang mana dah dapat tepat 0.749. Kalau ambil lebih daripada 636 orang atau 637 awak ambil, probability je akan lebih daripada ni. So kita ambil yang kurang. Okay, so tu sahajalah untuk hari ini. Ada soalan? Macam tak ada. Okay, kalau ada soalan kemudian boleh tanya. Latihan ni banyak lagi sebenarnya kan. So awak boleh try sebab skema pun dah ada dah. Skema dah ada dah dekat page bawah-bawah ni kan. Yang ni semua dah ada. Boleh refer balik. Okay, so kalau tak ada, bolehlah nanti ada masa lapang buat latihan ni semua. Okay, so tak perlu hantar tak perlu hantar apa benda ni. Cuma awak kena buat sendirilah. Cuma bila cikgu suruh hantar. Yang ni tak perlu hantar. Okay, tu sahaja. Terima kasih semua. Kejap. Cikgu lupa pula nak screenshot. Sekejap Okay, welcome. Okay, cikgu dah print screen dah. Alright, thank you semua. Okay, so boleh left masing-masing. Okay, welcome.